Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, lama tak jumpa kan. Okey, hari ini saya akan bincangkan berkaitan dengan instrumen pembayaran. Okey, instrumen pembayaran ni ialah satu kaedah ataupun satu alat yang digunakan untuk kita buat pembayaran. Ataupun kita nak beli barang, kita akan gunakan beberapa instrumen kaedah selain daripada menggunakan duit tunai. Duit tunai ni maksudnya kalau contoh awak pergi ke sekolah, lepas tu mak atau ayah bagi awak duit belanja dan gunakan duit belanja itu untuk bayar beli makanan. Kan? Macam pergi kedai buku, kita beli buku pakai duit. Betul. Okey. Untuk instrumen yang pertama, iaitu kita kata kaedah tunai. Yang ni yang biasa, common digunakan. Cumanya tunai ni kita kena ada sentiasa ada cash. Maksudnya kita kena bawa duit tu lah dalam bentuk nilai dia lah. Contohnya kalau ada RM10, contoh kalau saya ada RM10 contoh, kita bawa RM10, betul, bayar dan kita akan dapat baki dan kita akan pegang duit tu secara nilai itulah dan masukkan dalam poket sebagainya lah. Okey, itu kalau untuk tunai. Okey, kalau tunai. Dan tunai ni boleh jadi sama ada duit kertas ataupun duit siling. Boleh itu faham kot tunai ni kan? Right? Tu nama dia tunai. Kalau kad debit ni pula, kad debit ialah suatu kad yang syaratnya kita mesti ada duit dalam simpanan. Kalau katakan awak ada duit dalam bank, awak simpan dalam bank, contoh katakanlah ini bank, kad bank, awak masukkan duit dalam bank sebanyak RM100 contoh. Okey. Dan bank akan bagi awak satu kad. Dan awak pun boleh buat bayaran menggunakan kad tersebut. Okey, tapi tak boleh belanja lebih daripada duit yang ada dalam bank. Boleh. Katakanlah awak pergi ke kedai kat sini. Okay, kedai ni boleh terima kad debit. Kemudian awak pun bayar menggunakan kad debit. So beli kemudian bayar. Katakan barang tu ada RM60 lah contoh. Harga barang yang awak beli tu. Jadi dekat bank nanti tak ada dah RM100. Tinggal RM40. Yang ni dipanggil kad debit. Maksudnya kad awak tu ada kaitan dengan bank. Duit yang awak simpan dalam bank. Kalau katakan duit awak ada 100, tapi awak nak beli kereta mainan contoh, harga 150, tak boleh lah. Tak boleh. Sebab dia tak cukup duit dia. Duit awak tak cukup dekat dalam bank. Jadi tak boleh nak guna kad debit tu. Boleh? Jadi kad debit ni, kita boleh guna ikut berapa banyak duit kita dalam simpanan dalam bank. Kalau duit kita dalam simpanan dalam bank sikit, so kita boleh guna sikit je kad debit tersebut. Boleh Alright. Itu untuk kad debit dia akan bergantung kepada berapa duit kita dalam bank. Okay. Alright. Manakala kalau kad kredit pula, kad kredit lain pula, dia sama, dia kad juga, tapi dia beza dengan kad debit. Kad debit, berapa duit kita dalam bank, kita boleh guna. Tak kisahlah kalau 300, kita boleh guna 300. Tapi tak boleh lebih. Tapi kad kredit lain. Kad kredit kita boleh guna. Berapa banyak yang kita nak guna pun boleh. Cuma dia ada limit dia, ada had dia. Dan kad kredit ni sebenarnya kita berhutang. Kita berhutang. Kalau ayat kat sini kita belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank. Dan pengeluar kad seperti pasaraya. Contoh kalau katakan awak pergi ke kedai, ada nampak satu handphone kan. Handphone Oppo contoh, harga 300. Tak ada duit, awak tak ada duit ni. Dalam bank pun tak ada duit kan. Tapi awak gunakan kad kredit tu. Beli dulu. Tak apa. Hutang dululah. Tapi tak ada cakap hutang kan. Cakap, nak bayar pakai kad kredit. Sebenarnya kita pakai, kita katakan nak bayar pakai kad hutang. Jadi kita ambil phone. Tu kedai pun nenek-nenek katakan ni harga dia 700. Dia swipe. Okay, ataupun dia sekarang wave kan. So dia dapat dah handphone 700. Tapi awak tak ada duit. Awak hanya berhutang dengan bank. Jadi bank bayarkan dulu. Nanti bila awak ada duit, awak bayar balik. Tapi sebenarnya, kalaulah awak bayar lambat, nanti ada dia punya charge dia. Charge dia. Nanti harga tu 700, jadi 750 ke. Jadi naik harga dia. Sebab tu, tak bagus kad kredit ni. Tak bagus kalau awak tak pandai menggunakan kad kredit dengan baik. Kalau kad debit tak apa. Sebab kad debit ni, dia duit awak sendiri. Memang dah ada duit dalam bank. Cuma nak gunakan sahaja.
Tapi kalau kad kredit, tak ada duit dalam bank pun. Awak beli barang, beli macam-macam, beli handphone, kamera dan sebagainya, tak ada duit pun dalam bank. Tapi sebenarnya awak sedang berhutang dengan bank. Awak pinjam dengan bank dulu, so bank bayarkan dulu. Okey? Tapi kalau salah penggunaan, boleh jadi miskin nanti. Jadi kurang kurang baguslah. Kurang bagus kalau awak tidak pandai menggunakan dengan sebaik mungkin. Right. Kita terus pergi dengan perbankan internet. Perbankan internet ni biasanya salah satunya kalau banyakkan saya tengok sekarang ni kalau orang pergi Shopee. Kalau pergi Shopee, di barang Shopee, menggunakan perbankan internet. Tapi syarat nak guna perbankan internet ni sama macam kad debit. Lebih kurang macam kad debit. Apa yang samanya ialah kena ada duit dalam bank dulu. Sama juga kalau perbankan internet pun sama juga. Kena ada duit dalam bank. Awak dah masukkan duit dalam bank, katakan dah masuk 100, baru boleh kita guna untuk perbankan internet. Dia tak bolehlah kita nak hutang macam kad kredit. Tapi contoh macam ni kata transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Tapi sebenarnya boleh je nak guna kad kredit punya maklumat untuk berhutang, boleh juga. Tapi biasanya, kebanyakannya, perbankan internet ni, kita buat pembayaran dengan menggunakan duit berapa duit simpanan kita yang ada dalam bank. Kalau nak berhutang pun boleh juga, tapi dia akan kategori dah masuk akaun kita yang dalam bahagian kad kredit ni. Okay. So, seulang sekali lagi, tunai tak ada masalah, memang biasa guna tunai. Okay. Untuk kad debit, duit mesti ada dalam akaun, dalam bank. Kemudian kita hanya boleh belanja dengan berapa duit yang ada dalam bank tu je dengan menggunakan kad tersebut. Okay. Manakala kalau kad kredit ni ialah kita tak ada duit tapi kita nak beli barang. Jadi kita guna kad tersebut dan kita sedang berhutang dengan bank. Jadi kita pakai dulu, nanti kemudian kita akan bayar dekat bank kemudian. Boleh Faham tak? Right. Untuk transaksi pembayaran internet ni, so beli barang melalui internet, dan bayar pun menggunakan internet. Sebab kita contactless, maksudnya kita tak ada jumpa dengan pekedai, tak jumpa dengan kedai, tak jumpa dengan orang yang berniaga, tak jumpa. Jadi kita hanya menggunakan transaksi secara internet je. Maksudnya kalau kita nak buat bayaran ke, nak buat tempahan ke, semua melalui internet. So sebab tu kita panggil sebagai perbankan internet. So sekarang ni banyak orang akan transaksi lebih-lebih lagi waktu PKP macam ni, kita tak boleh nak keluar, jadi kita nak order barang pun kita akan melalui internet kan. Dan kaedah perbankan internet ni sekarang ni sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Alright. Ada lagi yang lain. Jadi dipanggil kad prabayar. Kad prabayar ni macam touch and go. Macam top up lah. Macam top up senang. Macam contoh kalau awak pergi beli handphone kan. Ada nombor, lepas tu awak beli prepaid card dia. Contoh ada beli prepaid card, masukkan RM10 dekat dalam prepaid kan, dalam top up handphone awak tu. Jadi sebenarnya duit RM10 tu belum guna lagi kan, baru masuk dalam awak punya akaun kan. Jadi bila awak telefon tu nanti, katakan awak telefon mak ke apa, nanti dia baru tolakkan sikit-sikit duit daripada top up awak tu. Betul? Ataupun awak beli internet ke kan, beli internet RM1 tu, nanti dia akan tolak RM1 daripada RM10 yang awak dah masukkan tadi. Boleh. So maksudnya prabayar ni maksudnya awak bayar dulu. Bayar RM10 dulu, masuk dalam handphone. Bila-bila nak guna tu kemudian. Tapi RM10 tu kita bayar dulu. Okey, kita beli kad top up tu, masuk ke dalam handphone ni, masuk ke dalam kita punya akaun. Dan kemudian lepas tu kita nak guna, dia akan tolak daripada tu sikit-sikit. Sama macam kad prabayar ni, touch and go ni, kita ambil duit RM20, bayar dekat kedai ataupun dekat Petronas ke apa, dia akan masukkan dalam kad kita ni. Kad kita ni RM10. Jadi kalau kita lalu tol ke, kita boleh kemudian tolak je. Katakan tol tu RM2, nanti kita tenet kat situ, so baki kad kita tu nanti tinggal RM8. Baki tinggal RM8. Kalau lalu lagi, tenet tinggal lagi RM6. Boleh jelaskan tu So kad prabayar ni
duit dah masuk dulu dalam kad, kemudian guna. Kemudian guna. Tapi dia masuk dalam kad ada lain sikit dengan debit. Kalau debit ni masuk dalam akaun, dalam bank. Dalam bank kita gunakan akaun tersebut. Okey, tapi yang ni tak. Yang ni dia guna dalam kad. Duit tu simpan dalam kad ataupun dalam handphone lah. Dalam akaun kita yang lain, bukan dalam akaun bank. Okey, e-dompet. E-dompet ni kalau contoh Shopee boleh guna e-dompet. Foodpanda pun rasanya ada juga. Kalau yang e-dompet ni biasanya kita macam kad prabayar, tapi kad prabayar ni pakai kad. Tapi e-dompet ni kita ada duit, katakan RM20, kita masukkan dulu dalam internet. Dalam internet. Lepas tu kemudian nak guna, boleh. Sama macam kad prabayar. Cuma kad prabayar tu guna untuk benda yang macam dekat tol kan, semua kan. Tapi kalau dekat tol tak boleh bayar pakai internet kan. Jadi kena pakai kad lah. Tapi kalau katakan kalau kita masuk ke Shopee, biasanya lah Shopee ke ataupun kita nak bayar bil-bil ke, kita boleh guna e-dompet. Panggil e-wallet lah dalam bahasa Inggerisnya. So e-dompet ni ialah pembayaran tak payah guna tunai. Okay. Tapi dengan syarat kita kena ada masukkan duit ke dalam wallet dulu. Masukkan duit dalam, kita boleh gunakan kombinasi di antara perbankan internet ni. Maksudnya kita ada duit dalam internet, dalam akaun, kita masukkan duit ke dalam satu wallet. Kita panggil e-wallet ataupun dompet. Dan dekat dompet tu nanti, kita boleh gunakan untuk pembayaran secara elektronik. Tapi yang ni, dia ada dua kaedah. Kita nak guna untuk pergi ke masuk kat Shopee ke kat online-online mana-mana pun boleh. Dan kita nak guna dekat luar pun boleh. Sekarang dah boleh dah guna untuk. Contohlah, kata kau pergi kedai mamak. Kedai mamak. Tapi tak bawa duit. Tapi awak bawa handphone. Okay. Tapi awak boleh bayar dan awak masih boleh bayar dengan menggunakan handphone. Maksudnya dia ada e-wallet. Contohnya e-wallet yang popular, Touch 'n Go. Touch 'n Go pun ada e-wallet. Salah satunya ialah Touch 'n Go. Banyaklah saya pun tak ingat lah. Tapi ada lah. Tapi mostly banyak sekarang dah ada tentang e-wallet ni. Jadi tak payah bawa duit lah. Tak payah bawa duit. Tak payah bawa dompet pun tak apa. Bawa handphone, dah boleh bayar dah. Pergi kedai mamak, boleh scan. Ada scan boleh. Ada boleh transfer boleh. Banyaklah kaedah dia punya tentang e-wallet. So tak perlu bawa cash. So tapi kalau macam orang nak tahu rompak, contohlah kata awak kena ada pencuri datang ke apa. Kalau nak curi wallet awak, ambil lah kan. Sebab apa? Awak tak pakai wallet pun kan. Kalau pakai wallet pun mungkin nak taruh IC ke apa. Tapi sebab ada handphone, handphone tu je kalau hilang, susah sikit nak buat pembayaran. Sekarang ni kalau nak guna dompet, biasanya kita guna handphone untuk buat pembayaran. Sebab tu dipanggil E kan. E tu untuk elektronik. Okay. Lepas tu sekarang ialah cek. Cek ialah perintah betul kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Maksudnya, kita gunakan cek untuk keluarkan duit. Biasanya lah untuk syarikat-syarikat lah yang gunakan cek ni. Dan kelebihan cek ni, dia boleh keluarkan amount yang besar. Dia boleh keluarkan 300,000, sejuta boleh. Kalau cek ni dia special sikit. Dia boleh berapa banyak pun. Tapi kalau yang selain daripada ni, susah sikit. Nak beli daripada, nak keluarkan lebih daripada amount yang besar-besar. Jadi nilai yang besar-besar tu susah sikit. Tapi cek boleh. Dia boleh guna ataupun kita boleh keluarkan duit menggunakan cek dengan nilai yang besar lah. RM10,000, RM20,000, RM30,000. Okay. Dan cek ni pula, kalau baca tulis tu kata perintah bertulis kepada bank. Maksudnya duit kita mesti kena ada dalam bank lah. Kalau nak tiba tu tulis cek tu RM300,000 awak bagi bank tak bagilah. Sebab tak ada duit dalam akaun kan. Tapi kalau dalam akaun kita ada RM1,000,000 contoh, so kita tulis tu RM10,000 kita bagi. Contoh awak bagi dekat Asa. Asa nah RM10,000 contohlah. Asa pun bolehlah pergi kat bank. Sebab dalam akaun awak ada RM1,000,000 kan. So Asa pun kalau dapat RM10,000 contohlah. Contoh. Jadi maksudnya syarat dia duit mesti kena ada. Duit mesti kena ada. Kemudian bagi cek tu untuk dikeluarkan duit tersebut. Duit yang dah ada dah dalam akaun bank. Tu kena jelaskan tu. Alright, wang pos. Okay, wang pos ni dulu banyak guna lah. Dulu saya ingat zaman-zaman sekolah dulu banyak penggunaan wang pos. Tapi sekarang dah tak ada dah.
penggunaan wang post. Sekarang ni bukan tak ada tapi cuma dah tak banyak dah lah. Tak banyak penggunaan dia sebab dah digantikan dengan kaedah-kaedah instrumen yang lain tadi. Lebih-lebih lagi kalau penggunaan internet sekarang ni memang tak payah perlu dah lah wang post ni. Kita terus transfer je, cepat. Dulu wang post ni sebab tak boleh nak hantar cash. Contoh wang post ni dia ada nama dia. Okey. Kalau katakan saya nak bagi awak duit lah contoh. Kan, saya tak boleh nak pergi postkan duit tu. Masukkan duit RM30, hantar kat awak tak boleh. Nanti takut orang yang ada kemungkinan lah yang takut orang jumpa ataupun ada orang yang tak jujur ke ambil duit tersebut kan. Jadi kalau dia guna wang post ni, so bagi RM30 dekat post office, dekat post, pergi kat pejabat post tu, cakap dia saya nak beli wang post. Tapi bukan RM30, saya rasa mungkin RM31 yang tu ada charge dia. So saya bagi dia RM30, RM31 contoh, dan saya dapat satu slip. Slip tu tulis RM30. Saya tulislah nama awak kan. Aminah bin apa ke contoh kan. Lepas tu bila dah tulis kat situ, dah tulis kat nama dekat dalam wang post tu, kemudian duit yang kertas tu tadi boleh masukkan dalam envelope ataupun dalam sampul dan boleh dihantarkan ke mana-mana. Hantar ke Sabah ke Sarawak ke. Dan katakan Aminah dah dapat tadi surat tu, dia dapat daripada saya, dia akan ambil balik duit yang dia dah ambil balik yang slip yang RM30 tadi tu, dia pergi pula ke pejabat pos. Maksudnya dia banyak kerja lah. Banyak kerja. Contoh saya tulis kat sini Dia maksudnya kalau katakanlah saya buatlah, saya beli kedai, pergi ke pos, pergi ke pejabat pos, beli ni RM30 contoh. Beli RM30 untuk wang pos. Lepas tu bila dah wang pos ni dah beli, dah masuk dah sampul, lepas tu pergi hantar pula dekat Aminah kat situ. So Aminah dapat. Bila Aminah dah dapat, dia ambil balik yang wang pos ni, dia pergi balik ke pejabat pos untuk tukarkan kepada duit. Banyak kerja lah. Daripada duit biasa, tukar pada kertas slip, lepas tu kertas slip tu pula dah dapat, kena tukar balik ke pejabat pos. Sebab tu wang pos ni dah kurang penggunaan dia. Bukanlah kata ada tapi cuma kurang lah. Biasanya kalau untuk beli UPU ke apa, untuk beli borang-borang macam tu lah. Tapi kalau untuk dalam penggunaan harian, pada saya dah kurang lah. Right, itu ada 8 penggunaan dia yang awak boleh tengok. Okay, dah boleh tahu. Okay, dekat tepi-tepi ni pun ada gambar dia. Okay, contoh ni untuk tunai, bayar apa-apalah, beli barang dan sebagainya menggunakan tunai. Yang ni pula penggunaan secara debit. Debit maksudnya duit kena dalam simpanan. Okey, dan menggunakan kad titik macam tu kan. Dia bayar dia lebih kurang macam bayar kad kredit. Tapi cuma dia dah ada duit dalam akaun. Okey, kalau yang ni biasanya kad kredit. Okey, kad kredit maksudnya kita hutang dulu. Kita hutang dengan bank dulu, bayar kemudian. Alright. Okey. Yang ni pula penggunaan secara transaksi dalam internet. Okey. Yang ni pun biasa kan yang dah digunakan. Kalau biasa tengok mak ayah pergi Shopee dan sebagainya. Okey, kalau ni kad prabayar ni maksudnya macam nak naik masuk ke apa nama tu MRT kan sekarang kena wajib pakai kacenggo. Itulah kad prabayar lah. Kad prabayar. Kalau kita maksudnya duit tu kita kena bayar dulu, masukkan dalam kad, kemudian baru boleh guna kad tersebut. Kalau katakan nilai dalam kad dah sikit, so tak boleh guna lah. So kena masuk kalau top up lagi duit dalam kad tersebut. Okey. Yang ni pula ialah tadi e-wallet tadi. Saya kata tak bawa duit pun tak apa. Sekarang bawa handphone je. Boleh bayar duit menggunakan handphone. Tapi dengan syarat kena masukkan duit dalam akaun. Macam kad prabayar. Sama macam kad prabayar. Cuma kad prabayar tu dalam bentuk kad. Cuma e-wallet ni masuk dalam bentuk elektronik. Dalam bentuk apps dan sebagainya. Dan yang ni pula ialah cek. Okay, cek ni macam saya kata tadi, boleh keluar berbanyak pun. Okay, tak ada masalah. Dan dia biasanya digunakan oleh syarikat-syarikat lah. Syarikat-syarikat. Individu pun ada. Cuma tak banyak sangat lah. Okay. Tak ramai yang guna. Yang ni lah wang post yang saya kata tadi. Jadi sangat sikit penggunaan dia. Tapi boleh digunakan, selamat. Sebab bila kita hantar, orang nak curi pun tak ada masalah. Sebab tak boleh buat apa pun. Kan? Jadi cekatan kosong je. Okay.
Alright, itu saja. Nanti saya akan bagi latihan, dan awak boleh cuba-cuba buatlah. Okey. Alright, terima kasih lagi. Bye-bye.